Perbincangan itu penting kerana kalau delegasi tersebut menolak cadangan itu, maka kerajaan tidak akan meneruskan rancangan tabung haji ini. Awal tahun 1950-an, Ungku Aziz ataupun kini Profesor Diraja Ungku Aziz yang merupakan pensyarah ekonomi di Universiti Malaya telah menjalankan satu kajian bertajuk Mobilization of Domestic Savings in Southeast Asia. Melalui kajian ini, Ungku Aziz dapat mengkaji bagaimana orang Melayu menyimpan duit dan tujuan mereka menyimpan duit. Beliau mendapati bahawa tujuan utama orang Melayu menyimpan adalah untuk menunaikan haji. Selain menyimpan duit secara tradisional di celah atap, bawah bantal dan sebagainya, orang Melayu juga akan membeli beberapa haiwan ternakan dan haiwan-haiwan ini akan dijual bila tiba masanya untuk menunaikan haji. Kita selalu dengar atuk nenek kita jual tanah, kebun, sawah, jual ternakan dan sebagainya untuk ke haji. Sebahagian pula menyewa atau memajak harta-harta ini untuk beberapa tahun. Tapi cuba bayangkan, dah bertahun pergi haji naik kapal dan apabila pulang ke tanah air, sudah tidak ada aset lagi. Lebih malang, ada yang sudah menjual rumah sekali. Ini sudah tentu tidak baik bagi ekonomi umat Islam di tanah Melayu. Selain itu, jemaah haji Malaysia perlu mendapatkan sendiri khidmat syekh-syekh haji. Mereka ini terdiri daripada ulama dan broker atau ejen syarikat tempatan. Perkhidmatan yang disediakan tidak seragam dan banyak bergantung pada budi bicara mereka. Kerana ketika ini belum wujud peraturan atau undang-undang yang menjaga kebajikan jemaah haji. Bermula dengan kunjungan seorang kawan lama, Dr. Zaki Badawi, seorang ulama dari Mesir, Ungku Aziz cuba mendalami soal riba yang dilarang dalam Islam bagi membolehkan rancangannya untuk menubuhkan sebuah tabung kerana orang Melayu menjarakkan diri daripada simpanan bank kerana riba. Beliau mahu memastikan wang yang digunakan untuk ke Mekah tidak bercampur riba. Ungku Aziz pernah mengatakan, "Saya tahu Islam mengharamkan riba, iaitu bayaran tetap bagi kegunaan pinjaman wang, tetapi tidak melarang sebarang bentuk pembahagian keuntungan yang tidak ditetapkan semasa pinjaman. Jadi soal ini serta soal wang untuk ke Mekah yang saya mahu satukan." Melihat kepada keadaan ini, Ungku Aziz telah menyerahkan satu memorandum bersejarah bertajuk Rancangan Membaiki Ekonomi Bakal-Bakal Haji kepada Kerajaan Malaysia pada Disember 1959. Memorandum ini mencadangkan penubuhan sebuah badan yang boleh menyimpan wang serta menguruskan perjalanan bakal haji ke Mekah. Tabung ini akan memberi pembahagian keuntungan, bukan pembayaran bunga atau riba kepada penabung. Namun, idea ini tidak dapat dilaksanakan kerana kerajaan Malaysia tidak dapat membuat keputusan muktamad berhubung dengan soal riba. Hinggalah apabila Rektor Universiti Al-Azhar iaitu Syekh Mahmud Al-Saltut melakukan kunjungan ke Tanah Melayu. Setelah menerima memorandum itu, kerajaan telah mengundang delegasi Arab yang pakar dalam soal ini untuk mengadakan perbincangan lebih lanjut dengan Ungku Aziz. Tanggungjawab mengendalikan soal ini diberi oleh kerajaan kepada Datuk Khalid bin Awang Osman. Beliau mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh Syekh Mahmud Al-Saltut iaitu pengarah Universiti Al-Azhar. Kepada beliaulah terletaknya kata putus. Hampir 12 orang tiba. Perbincangan itu diadakan di tempat kediamannya dan pada masa itu Allahyarham Haji Wan Kadir, Timbalan Menteri dari Kuala Terengganu, menjadi jurubahasa ketika perbincangan. Perbincangan itu penting kerana kalau delegasi tersebut menolak cadangan itu, maka kerajaan tidak akan meneruskannya. Jadi lama juga mereka berbincang. Ketika itu Ungku memang sudah sedia untuk menjawab setiap yang dikemukakan termasuk pelaksanaannya nanti. Berbagai-bagai soalan dikemukakan kepadanya dalam pertemuan itu. Nampaknya mereka sedar konsep ini belum ada dalam dunia Islam dan akhirnya mengakui ini memang satu langkah yang bijak. Setelah mengkaji secara mendalam, Rektor Al-Azhar merasa yakin sepenuhnya tentang kebaikan cadangan ini. Malah beliau menyifatkan rancangan ini sebagai usaha yang akan memberi manfaat besar kepada umat Islam. Pada Jun 1960, kerajaan telah menubuhkan satu jawatan kuasa yang dikenali sebagai Jawatan Kuasa Kebajikan Ekonomi Bakal-Bakal Haji yang dipengurusi oleh Yang Berhormat Menteri Muda Kementerian Luar Bandar, Tuan Haji Abdul Khalid bin Awang Osman. Jawatan kuasa ini kemudiannya mengemukakan kertas putih pada kerajaan pada 24 Januari 1962. Pada September 1962, rang Undang-Undang Perbadanan Wang Simpanan Bakal-Bakal Haji telah diluluskan oleh Parlimen. Maka lahirlah tabung haji.
Sekian, terima kasih.